Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Hari ini berjumpa lagi dalam pendidikan kesenian tahun 2 bersama dengan cikgu. Okey, diharap semua murid telah bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kalau murid-murid semua sudah bersedia, kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ya, objektif kita pada hari ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional menggunakan teknik picitan dalam penghasilan tembikar. Okey, sekarang kita tengok pula kriteria pembelajaran kita. Kriteria pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menghasilkan tembikar dengan teknik picitan. Jadi cikgu harap murid-murid semua sudah bersiap sedia untuk aktiviti kita yang seterusnya. Okey murid-murid, tajuk kita pada hari ini ialah uli-uli tembikar. Baik, mungkin ada di antara murid-murid yang tidak pernah mendengar perkataan uli. Ataupun ada murid yang pernah dengar perkataan uli tetapi tidak tahu maksud perkataan uli. Baik murid-murid, uli ini bermaksud kita menggaul atau meramas sesuatu bahan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, pada hari ini kita akan uli bahan yang akan kita gunakan untuk membuat tembikar menggunakan teknik picitan. Baik, jadi murid-murid akan melakukan proses uli ini untuk menghasilkan tembikar menggunakan teknik picitan. Seterusnya murid-murid, kita lihat apakah tembikar. Okey, tembikar ialah peralatan yang dibentuk daripada tanah liat dan dibakar. Biasanya tembikar digilap untuk mengukuhkan dan mencantikkannya. Baik, jadi tembikar ini ialah sejenis peralatan yang dibuat daripada tanah liat, iaitu sejenis tanah yang sesuai untuk kita jadikan tembikar. Baik, selepas dibentuk, tembikar ini akan dibakar. Okay. Selepas dibakar, tembikar ini akan digilap. Baik, tujuan tembikar ini digilap ialah supaya tembikar ini lebih kukuh, lebih kuat dan juga dapat mencantikkan tembikar tersebut dan pembuatannya akan nampak lebih kemas. Baik murid-murid, kita dah pernah belajar tentang membuat wow dan juga membuat gasing. Baik, tembikar ini seperti mana wow dan juga gasing merupakan salah satu kraf tradisional masyarakat kita. Jadi, kita perlu hargai tembikar ini seperti mana kita menghargai kraf wow dan juga gasing. Baik, di sini ada ditunjukkan gambar contoh-contoh tembikar yang ada di negara kita. Ya, murid-murid, kesenian tembikar ini telah lama wujud di negara kita sejak beribu-ribu tahun dahulu. Kalau kita lihat dari segi bentuk, corak, dia mempunyai bentuk dan corak yang pelbagai. Bermacam jenis bentuk. Dan setiap bentuk ini tidak sama kerana setiap negeri mempunyai reka bentuk tersendiri, mempunyai cara pembuatan tersendiri. Okay, kalau kita lihat yang pertama ini ialah labu sayung yang berasal dari negeri Perak. Yang sebelahnya ialah gambar belanga yang banyak terdapat di negeri Kelantan. Manakala yang sebelah ini ialah pasu Sarawak yang memang sangat terkenal. Banyak terdapat di negeri Sarawak. Okay, kalau kita lihat dari sudut penggunaan pula, labu sayung ini dibuat untuk kegunaan harian dan juga untuk perhiasan. Contohnya penggunaan labu sayung boleh dijadikan
tempat menyimpan air, bekas menyimpan air. Belanga dari Kelantan ini pula sesuai digunakan untuk tujuan memasak. Manakala pasu Sarawak ini memang sangat terkenal sebagai perhiasan kerana keunikan coraknya. Coraknya yang tersendiri dan sangat cantik. Baik, jadi pembuatan tembikar ini ada pelbagai jenis corak dan ada pelbagai jenis tujuan. Berikutnya murid-murid, dalam kraf tembikar ini ada 3 perkara yang kita perlu tahu, iaitu yang pertama dari segi bentuk, yang kedua jalinan dan yang ketiga imbangan. Okey, kita lihat bentuk tembikar. Tembikar mempunyai bentuk yang konkret, iaitu bentuk maujud, bentuk yang jelas, nyata. Okey, yang kita boleh nampak. Yang kedua, dari segi jalinan. Okey, seperti mana kita tahu, jalinan ada 2, iaitu jalinan sentuh dan juga jalinan tampak. Untuk tembikar, tembikar mempunyai jalinan sentuh, iaitu jalinan yang boleh dirasa dengan sentuhan. Seterusnya, imbangan. Okey, tembikar mempunyai imbangan simetri, maksudnya imbangannya seimbang. Ya, di kiri, kanan, atas, bawah, imbangannya sama. Itu untuk menghasilkan tembikar yang lebih cantik, lebih harmoni, tembikar memerlukan imbangan simetri. Baiklah murid-murid, bagaimanakah tembikar ini dibuat? Kita dapat pelbagai jenis cara, pelbagai jenis teknik untuk menghasilkan tembikar. Tapi pada hari ini, kita lihat 4 jenis teknik yang kerap digunakan untuk menghasilkan tembikar. Baik, kita tengok teknik yang pertama ialah teknik picitan. Teknik kedua untuk menghasilkan tembikar ialah teknik lingkaran. Seterusnya teknik kepingan dan yang keempat ialah teknik lempar ataupun putaran. Baik, inilah 4 teknik yang selalu digunakan untuk menghasilkan tembikar. Bagaimanapun, untuk hari ini kita akan tumpukan kepada teknik picitan. Kerana pada hari ini kita akan menggunakan teknik picitan untuk menghasilkan tembikar. Untuk pengetahuan murid-murid, teknik picit atau teknik picitan ini merupakan teknik yang paling mudah. Okey, teknik ini memerlukan kita picit, kita cubit dan kita tambah doh tanah liat yang lembut sedikit demi sedikit. Okey, sehinggalah menghasilkan bentuk yang kita kehendaki. Kita ulang proses picit, cubit dan tambah doh tu sehinggalah terbentuk objek yang dikehendaki. Okey, inilah cara untuk kita lakukan teknik picitan dalam penghasilan tembikar. Ya murid-murid, hari ini kita akan menghasilkan tembikar. Ya, sudah tentu kita perlukan bahan untuk menghasilkan tembikar. Ya, seperti yang cikgu terangkan pada awal-awal tadi, bahan yang digunakan untuk membuat tembikar ialah tanah liat. Baik, adakah kita juga akan menggunakan tanah liat? Baik, agak sukar ya murid-murid untuk mendapatkan bahan tanah liat seperti di dalam gambar ini. Okey, baik. Apakah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat tembikar kita pada hari ini? Ya murid-murid, seperti di dalam gambar, bahan yang akan kita gunakan pada hari ini ialah plastisin seperti di dalam gambar ini, ataupun murid-murid boleh juga menggunakan Play-Doh. Baik, kedua-dua bahan ini murid-murid boleh dapatkan di pasaraya ataupun kedai-kedai yang berhampiran dengan rumah kita ya murid-murid. Tetapi seandainya murid-murid tidak mempunyai kedua-dua bahan ini, apakah bahan yang akan kita gunakan? Ya,
Murid-murid boleh membuat sendiri Play-Doh menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah kita. Baik, kita boleh buat sendiri Play-Doh ini menggunakan tepung, garam, minyak dan sebagainya. Dan cikgu pun sudah menerangkan kepada murid-murid cara untuk membuat Play-Doh. Baik, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan bahan-bahan kita sebelum kita menjalankan aktiviti kita pada hari ini, iaitu membuat tembikar. Baik, murid-murid, sekarang mari sama-sama kita lihat bagaimanakah cara untuk menghasilkan tembikar. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat tembikar melalui teknik picitan. Bahan yang diperlukan untuk menghasilkan tembikar adalah tanah liat. Langkah pertama, ambil sedikit tanah liat, bentukkan menjadi bentuk kubus. Kemudian, ambil tanah liat yang lain dan bentukkan menjadi bentuk silinder. Seterusnya, ambil tanah liat yang berbentuk kubus dan picit tanah liat di bahagian tengah dengan ibu jari. Gunakan ibu jari dan jari telunjuk semasa memicit untuk mendapatkan tembikar yang berbentuk kubus. Ulang teknik yang sama dengan menggunakan tanah liat yang berbentuk silinder. Kreativiti Anda untuk menghasilkan tembikar yang menarik seperti berikut. Selamat mencoba. Ingin membuat tembikar, murid-murid boleh juga merujuk kepada buku teks kita, iaitu pada muka surat 66 dan juga 67. Baik, kita ada dua bentuk asas tembikar yang perlu kita buat, iaitu yang berbentuk kubus dan juga bentuk silinder. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada video tadi dan juga kepada buku teks. Di dalam buku teks ini ada cara untuk menghasilkan tembikar. Baik, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi dalam pelajaran akan datang. Terima kasih.